السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini kita bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab Fawaidul Fawaid oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Tajuk kita pada pagi ini adalah fasal yang keempat, liyahdharil alim ad-dunya war-rukun ilaiha, yang bermaksud hendaklah orang yang berilmu itu berhati-hati dengan dunia, berhati-hati dengan dunia dan tidak cenderung kepada dunia. Orang yang berilmu dia kena berhati-hatilah dengan dunia, kerana dunia itu adalah fitnah lah yang boleh merosakkan dia sekiranya dia cenderung ataupun ikhlad, yamil, cenderung kepada keduniaan tadi. Dan seolah-olah dunia itu tempat tinggal, tempat menetap selama-lamanya lah. Gitu. Jadi kata Imam Al-Qayyim di sini rahimahullahu ta'ala, dia kata kullu man athara ad-dunya min ahli al-ilmi wastahabbaha. Setiap orang yang mengutamakan dunia, menuntut keduniaan daripada orang yang berilmu dan dia mencintai dunia tadi, menuntut kecintaan dunia, maka tidak dapat, mestilah dia ni akan berkata terhadap Allah Ta'ala dengan perkataan yang tidak betul dalam fatwa dia dan dalam hukum yang dia sebutkan ataupun fatwa hukum yang diberikan. Dia akan menyelewenglah daripada fatwa tadi, yang keluar daripada taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkhabaran dia dan dalam perbuatan dia, kerja buat dia lah, dia akan menyeleweng. Kenapa? Kerana hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kebanyakannya akan datang menyalahi kehendak dan keinginan manusia. Hukum-hukum Allah Ta'ala ini kebiasaannya akan menyalahi kehendak dan keinginan manusia, terutamanya mereka yang berada di tampuk pemerintahan, la siyama ahlur riyasah, terutamanya orang-orang yang berada di tampuk kekuasaan dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, syahwat. Kenapa? Kerana tidak akan sempurna bagi mereka tujuan mereka, keinginan mereka, iaitu keduniaan tadi, menuntut keduniaan, melainkan dengan menyalahi al-haq, melainkan dengan menyalahi kebenaran, serta mereka akan menolak kebenaran itu kebanyakannya. Mereka akan sentiasa menolak kebenaran. Walaupun kadang-kadang mereka ikut, tapi kebanyakannya mereka tolak. Mereka akan menyangkahi kebenaran itu. Ini bahaya. Bahaya cenderung kepada dunia. Kita akan dapatkan, mungkin tengok kebiasaan orang, dia akan dapat keduniaan dia dengan macam-macam cara kan. Sehingga kaedah yang tidak halal dijadikan pegangan mereka, al-ghayah la tubarrir wasilah, itu matlamat tidak menghalalkan cara itu, mereka dah tak guna dah. Bagi mereka matlamat itu menghalalkan cara. Macam orang politik hari ni lah, daripada berbagai parti lebay ke, parti apa ke, semua tak kisahlah, parti apa pun, mereka semua ke arah itu, cenderung kepada keduniaan yang kita nampak zahirnya pada hati mereka, Allah Ta'ala alam. Tapi daripada zahir perbuatan mereka kan, bukan mereka nak kepada agama, bukan mereka nak kepada akhirat. Mereka tidak nak kepada perkara itu, mereka hanya nak kepada kekuasaan dengan berbagai cara. Sebab itu terdengar rasuah sana rasuah sini kan. Tak kisahlah orang macam mana pun, ada ilmu ke tak ilmu ke, dia akan terjebak dalam perkara rasuah ini. Itu hakikat dia kan, yang hati naluri tidak boleh nak menafikannya. Bagi mereka yang cenderung kepada kekuasaan ini, menuntut kekuasaan. Nas'alullah Ta'ala ayahfadhana, kita minta Allah Ta'ala jaga kita lah daripada sikap dan perangai ataupun keinginan yang ini, yang merosakkan ini, merosakkan akhirat kan. Yang dunia kita tak dapat apa, akhirat pun kita tak lagi teruk lah. Jadi sekiranya alim itu, fa idza kana al-alim wal hakim, sekiranya orang alim ataupun orang yang memerintah itu, hakim ini pemerintah lah, ataupun yang menjadi hakim, pemerintah, kedua-duanya mereka ini mencintai kekuasa, inginkan kekuasaan. Orang alim, orang yang bijak, orang alim dan hakim, pemerintah itu juga nak kuasa,
Ya. Maknanya nescaya mereka akan mengikut bagi syahwat mereka lah. Yang mengikuti syahwat mereka. Mereka tidak akan sempurna bagi mereka berdua ni. Melainkan mereka kena tolak. Ya, perkara mereka kena tolak sesuatu yang padanya ada kebenaran. Ya. Jadi apa yang benar itu mereka kena tolak. Sebab itu dah dia matlamat dia bawa. Mereka nak dapatkan riasah tadi. Dan kalau riasah ni tampuk kekuasaan lah. Yang mana mereka tu mengikut hawa nafsu dan syahwat, mereka akan tolak segala kebenaran yang datang kepada mereka. Terutamanya perkara-perkara yang ada padanya syubhah, kesamaran. Ya, jadi bila bercampur antara syubhat dengan syahwat, maka hawa nafsu tadi pun bangkitlah. Jadi maka kebenaran akan tersembunyi, akan terbadamlah wajah kebenaran. Kemudian kata dia, wa in kana al-haqqu zahiran, kalau kebenaran itu zahir, tidak ada rahsia lagi, tidak ada syubhat padanya, orang tadi orang alim yang cenderung kepada dunia dan pemerintah tadi yang cenderung kepada dunia, mereka akan tetap menyalahinya kebenaran tadi dengan dalil bahawa saya boleh bertaubat. Maknanya li makhrajan bitaubati, saya ada maknanya jalan untuk bertaubat. Kalau saya salah pun nanti saya bertaubat. Bagaimana hujah mereka tadi? Dan tentang mereka ini dan yang seperti mereka, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Orang yang berilmu tapi cenderung kepada keduniaan, begitu juga orang yang menuntut tampuk kekuasaan ini dan yang cenderung kepada keduniaan, Allah Ta'ala sebut mereka ini dalam surah Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Maka akan datang generasi selepas mereka, kan? Generasi selepas mereka yang bermudah-mudahan dengan agama Allah tadi, satu generasi pula akan datang yang meninggalkan solat. Generasi yang meninggalkan solat dan generasi yang mengikut hawa nafsu syahwat. Ini yang berlaku kita hari ini, kan? Hidup penuh dengan syahwat, keinginan dunia. Dia tidak memerhatikan apa yang halal, apa yang haram. Semuanya disapu belaka. Yang haram pun dia akan takwil-takwilkan supaya benda tu boleh dilakukan. Nasallallahu al-afiyah. Dan Allah sebut juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, dan firman-Nya ayat 169, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Allah kata fakhalafa min ba'dihim, maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, kisah Bani Israel, kan, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, nescaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahawa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar? Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Jadi ayat ni Allah cerita tentang Bani Israel. Tapi hukumnya meliputi umat semualah. Jadi kalau umat ni, umat Islam hari ni berperangai seperti mana perangai Bani Israel, maka apa yang mereka dapat, itulah yang didapati oleh Bani Israel. Itu kehinaan dan kehancuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ni kata Ibn Qayyim, fa akhbara subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa mereka ni mengambil harta dunia yang rendah, sedangkan mereka mengetahui haramnya perkara tersebut ke atas mereka. Jadi perkara-perkara haram yang mereka lakukan, dan mereka berkata, sayughfaru lana, nanti Tuhan akan ampunkan kita. Tidakkah Tuhan itu Maha Pengampun? Nanti kita dapat pengampunan lah, kita minta ampunnya, Tuhan ampunkanlah.
Ya. Dan sekiranya datang kepada mereka harta dunia lagi. Selepas tu datang lagi, dia pada ambil dah, kaya dah. Lepas tu datang lagi, ambil pula lagi dengan cara yang sama juga. Akhadhuhu fahum musirruna ala dhalika, dan mereka berterusan dalam keadaan melakukan perkara yang diharamkan tersebut. Nah, itulah dia perkara yang mendorong mereka untuk mereka mengatakan apa yang mereka tahu tentang kebatilannya. Maksud mereka nak membenarkan apa yang mereka lakukan daripada perkara kebatilan tersebut semata-mata hendak mendapatkan kemewahan dan kekayaan dunia. Ini satu perkara yang amat bahaya, supaya kita orang yang berilmu mengetahui tadi, kita berhati-hati agar kita tidak terjebak di dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kita tahu, kita buat, maka itu amat bahayalah. Kalau kita tak tahu, kita buat pun bahaya juga. Jadi dua-duanya lah perkara bahaya. Jadi bila kita tahu, kita akan menahan diri kita jangan melakukan perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut wa ammal ladzina yattaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, mereka mengetahui bahawa negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini orang yang bertakwa. Jadi adakah kita termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa? Ya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Taala itu adalah dalam kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Adakah kita termasuk di kalangan orang yang berilmu dan bertakwa? Tepuk dada, tanyalah iman kita lah. Jadi orang-orang yang bertakwa, mereka beramal untuk mendapatkan negeri akhirat, yang mana mereka tahu bahawa akhirat itu tidak ada tolak banding kebaikannya dengan dunia. Jadi segala keseronokan dunia, iaitu perlombaan dalam merebut kekuasaan dan kekayaan itu, tidak sedikit pun mencuit hati mereka. Mereka tidak merasa, tak ada perasaan pun untuk mendapatkan kekayaan dunia tadi, untuk mengikuti syahwat tadi. Dan tentulah mereka tidak akan mengutamakan dunia di atas akhirat. Dia bahkan tinggal dunia kerana akhirat. Dunia ini suatu perkara yang akan kita tinggalkan. Kan, kita diberi dua pilihan yang kita tak boleh ambil satu pilihan saja. Hanya satu di antara dua pilihan. Adakah nak duduk di dunia ataupun kita nak ke akhirat. Dan nak tak nak kita akan bergerak menuju ke akhirat. Jadi kalau kita nak rukun, nak cenderung kepada keduniaan tadi, sehingga kita lakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk mencapai kehendak nafsu kita, iaitu tampuk kekuasaan pemerintahan dan inginkan kemewahan, keseronokan dunia tadi dengan mengikuti syahwat. Jadi maknanya akhirnya kita akan tinggalkan dunia ni juga, harta kekayaan kita akan tinggalkan, kekuasaan kita akan tinggalkan. Pangkat kita boleh ke orang lain dah. Pangkat kita dah boleh dekat orang lain. Sebab kita dah mati. Jadi janganlah kita mengutamakan dunia dan syahwat tadi. Cenderung kepada akhirat. Dan akhirat itulah dia khairun wa abqa, lebih kekal dan lebih selamat lah. Lebih kekal dan selamat. Dunia ni akan habis. Dia fina binasa. Itu semua kita tahu. Dan kita ke arah kebinasaan. Kita ke arah kehancuran. Tubuh badan kita akan reput di bawah bumi. Bismillah. Jadi watariqu dzalika, dan jalan demikian itu untuk menyelamatkan diri kita daripada keburukan dunia ini, daripada cenderung kepada keduniaan dan syahwat ini, jalan ini adalah ay tamassaku bil kitabi was sunnati, bahawa kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kita kena belajarlah, kena menuntut ilmu, kena menghadiri kelas-kelas pengajian yang padanya terdapat qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita mohon kepada Allah Ta'ala ketetapan di atas jalan kebenaran ini, as-sirat al-mustaqim ini, bisabri was-salah, dengan sabar dan solat, bersabar, dan dengan solat. Kita nakkan sesuatu daripada kelebihan dunia, tapi dengan jalan yang telah digariskan oleh Islam, oleh syariat. Tidak ada padanya unsur-unsur rasuah, tidak ada padanya unsur-unsur menzalimi orang lain, tak ada. Ya? Kemudian jalan dia lagi selain daripada memohon berdoa kepada Allah Ta'ala pertolongan dengan bersabar dan solat, melaksanakan solat sentiasa. Kemudian yatafakkaruna, dan berfikir, merenung. Tafakkur dia maksudnya renung, bukan fikir saja. Fikir dengan renungan yang mendalam, yang tajam tadi, fi dunia, tentang dunia yang kita sedang berada padanya, bahawa dunia ni ke arah zawal. Dunia ni ke arah kehancuran, dunia ni ke arah kebinasaan. Kita ni ke arah semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin lemah, fizikal dan akal. Rohani dan jasmani kita ni semakin lemah semakin lemah. Tidakkah dulu kita umur 20 tahun, sekarang kita dah 50 tahun, kemudian kita umur dah 60 tahun, 70 tahun, kita semakin tak larat. Sehingga kita tahu diri kita tak boleh nak panjat tangga lagi dah. Dunia ni
ke arah kehancuran dan kebinasaan. Dan kita sedang menuju kepada akhirat yang akhirat itu kekal abadi. Berfikir, merenung. Apa yang kita nak daripada kekayaan kemewahan dunia? Kita dah ada makan, kita dah ada minum, kita dah ada tempat tinggal, kita dah ada family, keluarga, kita dah ada kenderaan. Kita dah ada apa yang kita nak lagi? Tapi itulah dia manusia yang sentiasa rasa tak cukup. Dia dah ada segala kemewahan. Tapi dia nak satu lagi, dia nak kekuasaan. Kekuasaan ini menipu dia sehingga dia nak masuk lubang kubur. Di dunia ni masih lagi menipu dia dan dia ditipu oleh dunia dan syaitan. Wal'iyazubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Jadi para ulama yang yang cenderung kepada orang berilmu, yang cenderung kepada dunia, dan pemerintah yang cenderung kepada kekuasaan mereka tadi, kan, mereka ni tak dapat tidak akan melakukan perkara bid'ah dalam agama, kan, bersama dengan amalan yang keji. La buddah dia akan buat benda bid'ah dalam agama, ataupun tak buat pun akan menyokong pada perkara bid'ah. Yang menyokong sama dengan yang buatnya, ya. Jadi, dan mereka akan melakukan amalan yang keji. Itulah budak ni. Tak dapat tidak. Macam pemerintah apa yang dia takut kekuasaan dia jatuh pada orang lain, dia akan lakukan perkara-perkara keji sebagainya lah. Kalau tak ada iman dan taqwa. Jadi akan berhimpun kepada mereka ni dua perkara. Dua perkara keji akan berhimpun pada mereka. Dengan bid'ah dan amalan yang keji itu, apa dia? Itulah dua perkara tu kan. Jadi maka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu ni, dia akan membutakan mata hati. Jadi mata hati ni bila buta, habislah. Tak ada hidayah lah. Sehingga dia tidak akan dapat membezakan di mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Tak boleh nak beza lah. Kenapa? Kerana hati dia dah buta. Kan? Ataupun dia akan, dia akan tolak segala perkara sunnah tadi. Dia akan melakukan perkara bid'ah sehingga dia melihat bahawa bid'ah itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah bid'ah. Hari ini kita tengok betapa ramai orang yang jahil, kan, yang mereka itu dikelirukan juga oleh orang-orang berilmu, yang sehingga mereka nampak yang bid'ah itulah sunnah dan sunnah itu bid'ah. Kan, sehingga dimatikan sunnah tadi, maka hiduplah bid'ah. Sekarang ni bid'ah berleluasa. Dan kita sekarang berada di bulan Muharram, kan? Jadi ahli bid'ah akan mengadakan doa awal tahun, doa akhir tahun. Seolah-olahnya doa lain-lain tak dimakbulkan. Ini doa paling penting. Seolah-olahnya bagi mereka doa ni yang paling penting. Doa awal tahun dan doa akhir tahun. Mesti baca. Tak baca akan datang kesesatan dan sebagainya. Dan doa-doa lain tak akan dimakbulkan. Ini satu bid'ah yang besar dalam agama. Kan? Bid'ah ni semuanya besar lah. Yang paling besar itu bid'ah yang membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. Itu yang paling besar sekali lah. Jadi ini yang kita takut kan. Bahawa nanti akan nampak benda bid'ah tu dia jadi biasa lah. Jadi macam sunnah pula. Dia pun turut buat sekali. Begitu juga benda yang sunnah tadi jadi bid'ah. Okay. Bila benda yang sunnah jadi bid'ah ni satu musibah yang sangat besar lah. Orang yang melakukan sunnah dia anggap sebagai pembuat bid'ah. Saya pernah mendengar khatib yang tentunya daripada ahli bid'ah yang berkhutbah. Dan doa dia berkhutbah, ya Allah, kan? Allahumma ahlikil kafara wal mubtadi'ata. Ya Allah, binasakanlah orang kafir dan ahli bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah. Dan dia mendoakan kebinasaan ke atas diri dia sendiri. Dengan kejahilan. Betapa bodohnya dia. Ini khatib yang berkhutbah di mimbar. Mendoakan. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata. Ya Allah, binasakanlah orang kafir dan ahli bid'ah. Dia ahli bid'ah. Dia pun ahli bid'ah juga. Melakukan perkara bid'ah dalam agama. Jadi dia tak tahu dia mendoakan keburukan ke atas diri dia sendiri. Itu dia. Baik. Fahadhi afatu al-ulama. Ini penyakit para ulama. Penyakit yang kena dalam diri orang-orang yang berilmu. Apabila idza atharu dunya, apabila mereka ini mengutamakan dunia. Dan mereka nak dapatkan kekayaan keduniaan tadi. Wattaba'u riyasati wasyahawat. Dan mereka berusaha juga untuk mendapatkan tampuk kekuasaan dan untuk melampiaskan segala kehendak syahwat mereka. Ini penyakit orang-orang yang berilmu lah. Allah cerita tentang para ulama Bani Israel tu kan. Baik. Jadi ayat-ayat ni semuanya kena pada mereka lah. Rasulullah al-Afiyah. Kalau kita macam tu, kena kita jugalah. Sampailah kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf 175, 176. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Lalu jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki nescaya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Ya dia Allah umpamakan. Jadi, fahadha mathalul alim su. Ini perumpamaan orang yang berilmu yang jahat tadi. Orang berilmu yang keji. Yang beramal dengan menyalahi ilmu dia. Dia tahu tak boleh, tapi dia buat juga. Na'udzubillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Jadi bahaya kan? Kita tahu benda tu tak elok kita beramal menyalahi ilmu kita. Nasallallahu al-afiyah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala wa ta'ammal. Perhatikanlah ma tadammanatu hadhihi al-ayah min dhanbi. Perhatikan apa yang dikandung oleh ayat ini dalam celaan terhadap orang yang berilmu yang keji tadi. Ya. Jadi pemerhatian itu berlaku pada beberapa wajah lah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Yang pertamanya, kan? Annahu dhalla ba'da ilmi. Dia ni jadi sesat selepas dia berilmu. Selepas dia mengetahui dia jadi kafir. Sesat. Wakhtara al-kufra 'ala al-iman 'amdan la jahlan. Dia memilih kekufuran di atas keimanan secara sengaja. Bukan di atas kejahilan dia. Secara sengaja dia memilih kesesatan. Dia sesat setelah dia berilmu. Bahaya. Ini apa yang terkandung dalam ayat yang di atas tadi kan. Perumpamaan bagi orang yang berilmu yang keji sifat dia. Rasulullah al-afiyah. Jadi kita ni orang-orang yang berilmu sebab kita orang yang belajar kan. Kita orang yang belajar. Adakah kita terkandung di kalangan sini, maka kita mohon Allah Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya supaya dijauhkan kita daripada jalan yang sesat ini. Wajah yang keduanya bahawa dia meninggalkan keimanan dengan tinggal yang tidak akan kembali kepadanya selama-lamanya. Kenapa? Kerana insalakha ni maksudnya dilondeh, ditanggalkan. Dan daripada ayat-ayat Allah Ta'ala secara keseluruhan. Sebagaimana ular itu yang dia terlondeh daripada kulit dia, saling kulit. Ular ni kan dia beranak apa, dia saling kulit kan. Macam itulah ular dia akan saling kulit, dia akan tinggalkan kulit daripada badan dia tadi. Ya? Walaupun ada sedikit daripada ilmu dia yang tak ditinggalkan. Jadi kalau ada sedikit daripada iman dalam diri dia tidak akan terlondeh semua sekali. Walau baqiya ma'ahu minha syai', kalau ada sedikit daripada iman, tak akan tertanggal daripada dia keseluruhan iman tadi. Ini cerita dia keluar. Ini diumpamakan seperti mana kisah Basisah. Kan? Basisah maknanya satu cerita Israeliat ni, kisah Israeliat kan, yang dia ni abid, ahli ibadah, ditipu oleh syaitan, akhirnya dia berzina, dia minum arak, dia berzina, dia membunuh, akhirnya dia sembah syaitan. Sembah syaitan, dia kafir untuk neraka kekal selamanya lah, padahal dia adalah abid yang kuat beribadah sebelumnya. Kisah Israeliat kan. Baik, yang ketiganya, anna syaitan adrakahu, bahawa syaitan ni berjaya menakluki dia. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh syaitan. Syaitan berjaya menakluki dia.
Jadi maknanya Allah tak kata tabi'ahu, syaitan ikut dia. Allah tak kata itu. Tapi Allah kata atba'ahu, ini syaitan telah menakluki dia, telah dapat berada di tangan dalam genggaman syaitan. Jadi lafaz perkataan tabi'a atba'a tu lebih maknanya lebih apa dipanggil, lebih maknanya lebih balaghah, lebih tinggi daripada makna tabi'ah. Atba'a lebih tinggi makna daripada makna tabi'ah. Lafaz dan pada sudut lafaz dan sudut makna lah. Wajah yang ketiga. Ya, wajah ketiga macam mana dan apa celaan yang terdapat dalam ayat tadi terhadap orang yang berilmu yang keji tadi lah. Dia ada ilmu tapi telah ditakluki oleh syaitan. Yang keempatnya, bahawa dia jadi sesat selepas dia dapat petunjuk. Dah ada petunjuk dah, tapi dia keluar dari petunjuk, ambil kesesatan. Yang kelimanya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki untuk mengangkat darjat dia dengan ilmu yang ada pada dia. Jadi maka itu jadilah sebab kebinasaan dia. Allah tak mau angkat darjat dia dengan ilmu yang ada pada dia. Maka itu jadi sebab bagi kebinasaan dia. Kalau Allah tak mengangkat darjat dia, maka jadilah dia hina. Jadilah dia orang yang hina. Dan ilmu tu jadi musibah ke atas diri dia sendiri. Kalau dia orang yang tidak berilmu, kalau dalam keadaan macam tu, kalau dia tak berilmu, lagi baik daripada dia berilmu. Kalau itu keadaan dia lah. Sesat dengan ilmu. Sesat dengan ilmu. Yang keenamnya, bahawa Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang keinginan dia. Keinginan dia yang hina, iaitu dia memilih yang terendah daripada yang terbaik. Dia memilih yang kotor, yang buruk daripada yang baru. Diberi kepada dia yang baru tapi dia tak nak yang buruk. Aduh. Ya. Ya Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang kehinaan tujuan dan kehendak dia. Bodohnya dia. Yang ketujuhnya, wajah yang ketujuh, bahawa dia memilih yang terendah. Lam yakun ala khatirin wa hadithin nafsin. Maknanya dia memilih al-adna, yang terendah, iaitu apa dia memilih untuk kekal berada di bumi dan cenderung kepada kehinaan ini, kerendahan ini keseluruhannya, kepada kehinaan ini. Tak langsung berminat dengan akhirat. Dunia yang kerja dia. Pagi, petang, siang, malam kerja dia. Dia fikir macam mana nak mengkayakan diri, macam mana nak menambahkan harta kekuasaan. Umur makin tua tapi bodoh. Ini bodoh dalam mendapatkan tujuan. Jahil lah maksud itu, bodoh. Dia keseluruhan hidup dia cenderung kepada keduniaan. Al-khulud tadi. Yang ke-8, annahu raghiba an hudahu, dia ni tak suka petunjuk yang Allah berikan kepada dia. Raghiba ni tak nak. Raghiba an hudahu, dia berpaling daripada petunjuk yang Allah berikan kepada dia. Dia dah ada ilmu, dah ada petunjuk, maka dia berpaling daripada ilmu dia tadi. Yakni dia berpaling daripada petunjuk. Wattaba'a hawahu, dan dia ikut hawa dia, nafsu dia. Faja'ala hawahu imaman lahu, dijadikan hawa nafsu dia sebagai imam, yaqtadi bihi, yang dia ikutinya, dan dia ikut hawa nafsu dia tadi. Macam mana kehendak hawa nafsu dia akan laksanakan, dia akan tunaikan. Dia celaan dia terhadap orang yang berilmu dan yang keji tadi lah. Yang ke-9, bahawa Allah Ta'ala tashbihkan dia. Allah Ta'ala samakan dia seperti seekor anjing yang merupakan haiwan yang paling hina tujuan dan keinginan dia. Tujuan keinginan dia dia nak tulang lah anjing ni. Tulang. Kan? Yang mana dia sanggup menggadaikan maruah dan harga diri dia dengan seketul tulang. Sebab tulang tadi kan. Dan paling bakhilnya dia dan paling kedekutnya dengan tulang tadi. Sebab tu dinamakan anjing tu anjing. Yang ke-10-nya, Allah Ta'ala samakan dia dengan penjilat dunia. Lahtha syabbaha lahthahu ala dunia. Allah Ta'ala samakan dia ni seperti haiwan yang menjilat. Dia ni menjilat keduniaan, jilat habis.
dan tidak bersabar dengan kesusahan dunia tadi. Dan dia begitu takut kalau dia hilang dunia dia. Dan dia akan berusaha untuk menghasilkan dunia tadi. Dia begitu bimbang. Allah Ta'ala tasbihkan dengan kambing yang menjulurkan lidah. Dalam dua keadaan. Dalam kedua keadaan, kambing dia menjulurkan lidah dalam dua keadaan. Dia dapat boleh julur lidah, dia tak dapat pun jelir lidah juga. Dia nak tulang, campakkan tulang, tak bagi kat dia pun dia jelir lidah. Bagi pun dia jelir lidah juga. Ya? Jadi, dia ni maknanya seperti anjing yang menjelirkan lidah ke atas dunia. Kalau diberi peringatan pun, dihalau, diusir pun dia akan menjelirkan lidah juga. Kan? Kalau dibagi pun dia akan jelir lidah juga. Dia tidak, perbuatan menjulurkan lidah tidak akan berpisah daripada dia macam mana keadaan pun. Jadi seperti anjing tu lah. Jadi ulama su' diumpamakan seperti mana seekor anjing yang sentiasa menjulurkan lidahnya. Kata Imam Ibn Qutaybah rahimahullahu ta'ala, dia kata kullu syai'in yalhath fa innahu yalhathu min 'iya' aw 'atash ila al-kalb. Ya. Dia kata setiap hewan yang menjelurkan lidah kan, terjelir lidah dia tadi, kan? Sama ada dia menjelir kerana penat, terjulur-julur lidah dia ataupun kerana dahaga. Kan? Tak ada haiwan lah. Melainkan anjing dia kata. Ya, kullu syai' yalhath fa innama yalhath min 'iya' aw 'atash. Kan? Illa al-kalb. Haiwan lain semua kalau dia jelir lidah tu menunjukkan dia dahaga ataupun dia penat. Haiwan-haiwan lain. Tetapi anjing ni tidak. Kan? Dia ni ala kulli hal, fi halil kalal wa halil raha, dalam keadaan penat ke, rehat ke, dia sentiasa akan menjelirkan lidah dia. Dahaga ke, dia tak dahaga ke, lidah dia tetap terjelir tadi. Jadi itulah dia Allah Ta'ala buat perumpamaan bagi orang kafir ni. Yang kafir, yang ada ilmu pun jadi kafir. Kan? Kalau kita bagi peringatan dekat dia pun dia sesat. Kalau kita tak bagi peringatan pun dia sesat juga. Dua-dua dia sesat. Kalb. Seperti mana seekor anjing, kalau kau usir dia akan tetap menjelirkan lidah. Kalau kau biarkan dia pun dia tetap akan menjelirkan lidah dia juga. Wa hadha tamsil lam yaqa' bi kulli kalbin. Perumpamaan ini berlaku bukan semua pada semua anjing lah. Dia berlaku pada anjing yang laiz ni. Anjing yang jenis jasa tenganga terjulur lidah dia ni. Ya, ini yang paling hina di antara segala anjing-anjing lah. Anjing tu madah kotor dah. Yang paling kotor dan paling hina di antara segala anjing. Wal'iyadzubillah. Begitu Allah buat perumpamaan kan. Orang yang berilmu pun dia jadi kafir tadi. Kemudian bainal abidi wal aljahi wal alim al fajir. Tengok perbezaan di antara orang yang beribadah yang jahil dan apa beza di antara orang yang beribadah dia jahil dan orang yang berilmu tapi dia jahat. Antara dua tu. Fahadha halul alim al-mu'thir dunia ala akhirah. Yang kita sebut tadi adalah keadaan orang yang berilmu tapi dia mengutamakan dunia di atas akhirat. Dia tinggalkan ilmu dia macam ulama-ulama Bani Israel. Wa amal 'abidul jahil, adapun orang yang ahli ibadah yang jahil, fa'afatuhu min i'radihi min al-ilmi, maka penyakit dia adalah berpalingnya daripada ilmu pengetahuan. Wa ahkami, dan segala hukum-hukum ilmu tadilah. Wa ghalabati khayalihi wa dhawqihi wa wajdihi. Maksud dia fikir khayal dia lah. Kan, dia fikir ilmu laduni lah apalah kan, zikir dapat ilmu, dapat ilham. Ini pananya kerosakan dia. Ya. Jadi ikut apa yang nafsu tadi bayangkan pada dia lah. Kerana itulah berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan selainnya, dia kata ihzaru fitnatal alimil fajir wa fitnatal abidil jahil. Berhati-hatilah kamu dengan fitnah dan musibah orang-orang yang berilmu tapi dia jahat. Ya, yang mengutamakan dunia di atas akhirat. Dan fitnah, musibah orang yang beribadah tapi dia jahil dalam ibadah dia, tak ada ilmu, beribadah tanpa ilmu. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Maka fitnah mereka berdua itu, musibah mereka berdua itu adalah musibah bagi setiap orang yang kena musibah. Maka sebesar musibah yang daripada mereka berdua ni lah. Orang yang alim tapi jahat dan orang yang jahil kuat ibadah. Tak nak belajar. Kita ajak dia pergi belajar bagi kelas, tak nak. Aku nak sembahyang lah. Tempat aku 5 waktu di masjid lah. Aku tak nak pergi kelas mana-mana, tak nak belajar apa-apa. Sembahyang sudah lah. Apa lagi? Sembahyang pun tak betul. Ya. Fahadha bijahlihi yasuddu minal ilmi wa mujabihi. Mana orang jahil ni, dia menegah diri dia daripada ilmu dan perkara yang terdapat, segala perkara kebaikan terdapat pada ilmu lah, dia terhalang.
kan? Dan orang yang tadi pula dengan kesesatan dia mengajak kepada kejahatan. Jadi maknanya orang alim tadi kan, dia dengan kejahatan dia, ilmu dia mengajak kepada kejahatan. Orang jahil pula dia menghalang diri dia daripada menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu. Dua-duanya binasa lah. Jadi kata Ibn Qayyim lagi, wa qad daraba Allah Subhanahu mathalan an-naw' al-akhar biqawlihi, Allah telah sebut perumpamaan jenis yang lain ni dengan firman-Nya, kamathali syaitan lah. Kamathali syaitan, yang jenis yang kedua ni kan, orang yang abid dan jahil ni, diumpamakan seperti syaitan, idh qala lil insan, apabila dia berkata kepada manusia, ukfur, jadi kafirlah engkau. Falamma kafara, apabila orang jadi kafir, qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin, dia kata sungguhnya aku berlepas diri daripada engkau, sungguhnya aku takut Allah, Tuhan sekalian alam. Fakana aqibatahuma, maka adalah akibat mereka berdua, jadi iblis, syaitan dan orang kafir tadi, masuk dalam neraka, annahuma finnar, bahawa mereka berdua masuk dalam neraka, khalidaini fiha, mereka berdua kekal di dalamnya, wa dzalika jazaa'u zalimin, itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Jadi wa qissatuhu ma'rufah, kata Ibn Qayyim, kisah dia kisah yang makruf lah. Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, dia kata ma'rufah ni kisah Barsisa ni, Al-Abid. Dia ialah kisah Israiliyah lah, diceritakan oleh kitab ahli kitab lah, ya, Israiliyah. Yang mana kisah dia, kita baca kan kisah dia ni ahli ibadah. Kemudian ada cerita Israiliyah, bahawa ada dua orang saudara lelaki tadi, mereka nak pergi berjihad, berperang kot. Maka mereka titipkan saudara perempuan mereka kepada orang abid ni, minta abid ni jaga. Dan sebab dia orang yang terpercaya menjaga adik perempuan mereka. Akhirnya duduklah. Jadi abid ni datang syaitan, digoda syaitan supaya dia berzina dengan perempuan tadi. Dan maka syaitan berjaya memperdaya dia sehingga dia berzina lah. Dengan dia ajak untuk minum arak ke apa, dia lupa kemudian dia berzina dengan budak perempuan tadi, maka dia takut. Jadi syaitan tu pula berkata, kalau saudara dia tahu, kamu habislah kamu. Maka akhirnya dibunuh dia budak perempuan tu, orang perempuan tu dibunuh dan ditanamkan. Dia buat kat mana-mana lah. Kemudian nanti bila saudara dia mencerai dia kata adik dia tak tahu ke mana, hilang pergi mana. Jadi iblis datang pula, syaitan datang pula beritahu saudara dua orang tadi bahawa adik kamu telah dibunuh oleh abid sekian ni dan ditanam sekian tempat. Maka dia pergali. Akhirnya abid tadi dihukum untuk dibunuh, dihukum bunuh. Maka datang syaitan. Syaitan kata, kalau kau sujud pada aku akan bebaskan kau. Maka dia pun sujud kepada syaitan tadi. Maka dia jadi kafir, maka dia pun dihukum bunuh, maka dia masuk neraka kekal abadi. Itu cerita disebut dalam kisah Israiliyah lah. Sebab tu kita wa qissatu, kata Ibn Qayyim rahimahullah, ma'rufah. Kisah ni selalu dibaca lah. Ramai orang baca kisah ni. Fa'innahu bana asasa amrihi ala ibadatillah bijahlin. Kenapa dia jadi macam ni? Kerana dia membina ibadah dia, membina ketaatan dia kepada Tuhan dengan kejahilan. Jahil tu berbahaya lah. Jadi syaitan itu telah menjatuhkan dia ke dalam kekufuran dengan sebab kejahilan dia. Jadi ini merupakan ketua bagi setiap ahli ibadah yang jahil. Dia jadi kafir dan dia tak tahu. Bahaya orang jahil ni, dia buat benda syirik kan. Sebab tu dah tengok mereka yang sujud pada kuburan, orang yang jenis berpakaian dengan serbannya, dengan jubahnya, berjanggutnya, tapi sujud pada kubur yang dianggap sebagai kubur wali ataupun kubur syekh tu, kubur mereka lah. Jadi bahaya. Dia ni imam kulli ab, ketua bagi segala ahli ibadah yang jahil, adalah Barsisa tadi lah. Dia kafir dalam keadaan dia tak tahu. Dan satu lagi pula, yang adalah imam yang menjadi ketua bagi setiap orang yang berilmu yang jahat. Jadi siapa yang berilmu tapi jahat dia, cenderung kepada dunia, menipu orang dan sebagainya, dia adalah ketua dia tadilah, yang memilih dunia di atas akhirat. Nasallallahu alaihi. Kaya-kaya. Ustaz kaya-kaya, naik kenderaan mewah, rumah banglo besar, tapi dapatkan hasil daripada menipu orang, dengan cara penipuan dan sebagainya. Nasallallahu alaihi. Wa qad ja'ala subhanahu radha al-'abd bid-dunya.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keredaan hamba tu, hamba tadi dengan keduniaan, dan dia rasa tumakninah dengan dunia, dan dia lalai dengan dunia tadi daripada mengetahui ayat-ayat Allah dan menghayatinya dan beramal dengannya. Itu adalah merupakan sebab bagi kecelakaan dan kebinasaannya. Ha? Redha dia dengan dunia dan tumakninah dengan dunia, tenang dengan dunia dan lalai dengan dunia tadi, dan daripada mengetahui ayat-ayat Allah dan menghayatinya, beramal dengan ayat Allah, itu jadi Allah jadikan dia sebagai sebab untuk dia jadi binasa dan celaka lah. Dan tidak akan berhimpun dua perkara ini. Kata Syekh, yang aku maksudkan pada dia, yang aku maksudkan dua perkara ni pada dia, tidak akan berhimpun, iaitu redha dengan dunia. Dan lalai daripada ayat-ayat Allah Ta'ala, daripada menghayati ayat Allah, melainkan dalam hati orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, dan orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Jalla wa'ala, dengan Tuhan segala hamba. Jadi orang-orang inilah yang mereka tidak akan akan terhimpun pada mereka redha dengan dunia dan lalai daripada ayat-ayat Allah. Dia tak beriman dengan hari kebangkitan dan tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Jalla wa'ala. Jika tidak, kan, kalau hati dia teguh dengan keimanan dengan hari, kalau dia betul-betul beriman dengan hari kebangkitan, hari akhirat, nescaya dia tidak akan redha dengan dunia ni, dan hati dia tidak akan tenang dengan dunia ni, dan dia tidak akan berpaling pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah keimanan dia tadi ada iman dengan hari kebangkitan. Tapi oleh kerana tidak ada iman dengan hari kebangkitan, maka itulah dia keadaan dia. Cintakan dunia, redha dengan dunia, lalai daripada menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia yang sebegini, dan semoga Allah Taala menjauhkan kita daripada sikap yang beginilah. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wa anta idza ta'ammalta ahwal an-nas, engkau kalau engkau perhatikan keadaan seluruh manusia ni, engkau akan dapati jenis-jenis manusia ni, inilah yang kebiasaan ke atas manusia. Yang yang teramainya manusia ni macam ni. Yang paling ramainya, kalau kita perhatikan keadaan manusia, kita akan dapati ramainya manusia macam ni. Wahum ummarud dunya, mereka manusia, mereka adalah orang-orang yang mengimarahkan dunia, kan, maksudnya menjadikan dunia tempat tinggal yang menyeronokkan, menyenangkan. Wa aqallun nasi adadan, dan yang sedikitnya manusia adalah orang yang berada di sebaliknya, iaitu ahlul ilmi, yang beriman dengan, yang beramal dengan ilmu mereka, yang tidak memandang dengan dunia ni atau memandang remeh pada dunia. Manusia berlumba-lumba merebut kekayaan, tapi dia tak kisah pun, dapat tak dapat sudah, alhamdulillah ala kulli hal. Yang pentingnya kita akan sampai ke akhirat dalam keadaan kita selamat. Kan? Tapi itulah dia golongan yang sedikit. Jadi itu Syekh kata, iza ta'ammalta, kalau kau perhatikan betul-betul lah. Ya? Wa huwa min asyaddin nasi ghurbatan bainahum, dia ni kita dapati bahawa dia ni adalah manusia yang gharib, ghuraba di antara manusia. Dia ada urusan dia sendiri, dia tak peduli urusan manusia dunia ni. Kan? Dia ada urusan dia, dan ilmu dia bukan ilmu mereka, ilmu keduniaan, dan kehendak dia bukan kehendak mereka, jalan dia bukan jalan mereka. Dia berada di satu lembah dan mereka berada di satu lembah lain. Dia dalam satu urusan, mereka berada di urusan lain. Berbeza di antara dua puak ni. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radaw bil hayatid dunya ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Yunus 7:8. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka redha dengan kehidupan dunia ini, watma'annu biha, dan mereka rasa tenang dengan dunia ni, rasa tak apalah, kami tak ke mana dah. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan begitu juga orang-orang yang lalai daripada ayat-ayat kami, menghayatinya, ulaika ma'wahumun nar wal a'yadzu billah, nasallallahu al-afiyah, mereka tempat kembali mereka adalah neraka. Allah musta'an.
Dengan apa? Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Jadi mereka masuk neraka. Nasallallahu taala al-afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut pula tentang sifat yang bercanggahan, sifat orang-orang yang berlawanan dengan ahli dunia, yang orang yang berminat dengan dunia ni, iaitu sifat orang-orang beriman. Dan Allah sebut pula kesudahan orang-orang beriman ni, apa dia kesudahan mereka? Dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum, Tuhan mereka memberi petunjuk kepada mereka, biimanihim, dengan keimanan mereka. Allah tunjukkan mereka kepada apa? Kepada syurga yang mengalir di bawahnya segala sungai. Fi jannatin na'im, dalam syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Fahaula'i imanuhum biliqa'illahi, dan mereka itu keimanan mereka dengan pertemuan dengan Allah Ta'ala, keimanan mereka bahawa mereka akan bertemu dengan Allah, itulah yang mewariskan kepada mereka, yang memberikan kepada mereka adamur ridha berdunia, bahawa tidak ada keredaan mereka untuk dunia. Mereka tidak redha dengan dunia, dan mereka tidak tenang dengan mencari keduniaan ini. Kan? Masa tak seronok, masa fikir betul boleh buat ke ni, boleh buat ni, cari cek dengan boleh, tak boleh tinggal. Wadawami dzikri ayati, mereka akan sentiasa melazimi dalam menghayati, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Syekh rahimahullah taala, fahadhihi mawarithul iman bil ma'ad. Inilah dia perkara-perkara yang boleh mendatangkan keimanan dalam hati dengan hari akhirat. Wa tilkal mawaris, dan yang tadi, ya kan, cintakan dunia, redha pada dunia, tenang dengan kehidupan dunia ini, adalah perkara-perkara yang mendatangkan, yang menghilangkan keimanan dan dengan hari akhirat, dan melalaikan diri daripada mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat ulama isu, lihat pula sifat-sifat ulama-ulama yang ulama keji ni. Ulama usu, ulama keji ni, jalasu ala babil jannati yad'una ilaiha an-nas biaqwalihim. Mereka duduk di depan pintu syurga, mengajak manusia dengan perkataan mereka. Marilah kita masuk syurga, marilah kita mengikuti ayat-ayat Allah, marilah. Tetapi dengan perbuatan mereka, yad'unahum ila an-nar biaf'alihim. Tapi dengan perbuatan mereka mengajak manusia masuk neraka. Dengan perkataan mereka mengajak manusia masuk syurga. Perbuatan mengajak manusia ke neraka. Fakullama qalat aqwaluhum linnas, setiap kali perkataan mereka kata kepada manusia, marilah kepada kitab Allah, marilah belajar sunnah Rasulullah SAW. Tetapi perbuatan mereka mengatakan, janganlah dengar ajakan ke syurga, janganlah dengar ajakan kepada agama Allah. Itu kata perbuatan. Kata perkataan lain, kata perbuatan lain. Kalaulah apa yang mereka ajak itu benar, iaitu ajakan mereka kepada syurga itu benar, dan mereka lah orang yang pertama akan menyahut seruannya. Kan? Mereka ini pada zahirnya adalah orang yang menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia, tapi pada hakikatnya mereka adalah penyamun yang hendak merosak dan membinasakan manusia tadi, menjatuhkan manusia ke dalam neraka bersama dengan mereka, wal'iyadzubillah. Jadi kata Syekh, kalaulah Allah Ta'ala sahaja yang kita kehendaki, yang kita tuntut, keinginan kita ni hanya kepada Allah, kan? Maka segala kelebihan tadi akan datang kepada kita, kan? Semua akan benar kepada kita, akan didekatkan kepada kita segala kelebihan kurniaan Allah Ta'ala. Apabila kita jadikan Allah itu sebagai murad kita, sebagai kehendak kita, tujuan kita, maka segala yang lebih-lebih ni, kelebihan dunia ni Allah Ta'ala bagi macam tu ya kita. Tak kisahlah apa yang kita buat macam mana tadi, itulah akan tempat pada kita.
Tetapi apabila kita jadikan dunia tadi sebagai tujuan dan kehendak kita, maka segala kelebihan kurniaan itu dia akan terhenti, dia tak akan datang kepada kita, kita kena kejar dia. Kan? Kita akan kena kejar ni penatlah. Kan? Kenapa? Kerana segala-galanya itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Jadi kata Syekh di sini, barang siapa yang maksud dia, tujuan utama dia adalah Allah Ta'ala, maka akan terhasillah apa yang dia maksudkan, apa yang dia inginkan, iaitu dia nakkan Allah, dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala, dia nakkan pengampunan daripada Allah, dia nakkan kasih sayang daripada Allah Ta'ala, kan? Rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dia nakkan itu, maka akan terhasillah bagi dia segala kelebihan, kurniaan Allah Ta'ala akan datang pada dia, terangkum pada situ. Adapun orang yang jadikan tujuan utama dia, kan, adalah selain daripada Allah Ta'ala, kan, bahkan tujuan dia nak menzahirkan kelebihan apa yang ada pada dia, kan, dia tak akan dapat lah. Kan, tak akan dapat kurniaan daripada Allah Ta'ala. Yang kenapa? Dia akan dapat, tapi bukan seperti mana yang didapati oleh orang yang mereka itu hanya semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Kemudian usulus sa'adah, dasar kebahagiaan. Apa yang menjadi dasar bagi segala kebahagiaan ini? Baik. Kata Syekh Zaid, innama yajidul masyaqqah fi tarkil ma'lufat wal awa'id man tarakaha li ghairillah. Sesungguhnya yang menjadi susah untuk meninggalkan adat kebiasaan ni, kan? Nak tinggal adat kebiasaan ni susah nak tinggal. Contohnya orang yang nak berhenti merokok ni, susah nak berhenti merokok ni, dia akan susah pasal apa? Apabila dia tinggalkan merokok tadi, bukan kerana Allah Ta'ala. Dia tinggalkan kerana untuk kesihatan diri dia umpamanya. Bukan kerana Allah. Susah. Contohlah, itu contoh mudah, ringkas. Adapun orang yang meninggalkan suatu perkara keburukan tadi, dosa tadi, dia tinggalkan memang dia benar-benar ikhlas. Kerana Allah Ta'ala daripada hati dia, itu maksiat, dia tahu, dia tak mau buat dah maksiat. Dia takutkan Allah Ta'ala, dia takutkan siksaan Allah Ta'ala, janji-janji neraka, dia takut, dia tak mau. Maka dia tinggalkan ikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala daripada hati dia. Maka dia tak akan rasa kepayahan. فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي تَرْكِهَا مَشَقَّةً إِلَّا فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِيُمْتَحَنَا. Dia tak akan rasa kesusahan melainkan pada awal waktu yang pertama. Ketika mula-mula nak tinggalkan tadi, dia rasa susah sikit. Lepas tu dia senang lah. Satu cerita. Ada seorang sahabat, dia belajar kat Jerman. Lama dia agak berumur lah, dalam lingkungan 70-an. Belajar di Jerman, belajar ilmu dunia lah. Dan ada seorang Jerman ni maknanya nak masuk Islam. Kan? Jadi nak masuk Islam, dia kena tinggal arak. Dia kata, aku nak masuk Islam tapi aku tak boleh nak tinggal arak ni. Arak tak boleh nak tinggal. Macam mana nak buat? Susah. Jadi macam ni. Dia bagi solusi. Dia tu macam ni lah. Hari time engkau nak minum arak tu kan, contohnya dia orang ni akan ada masa-masa untuk minum arak. Jadi kau nak minum arak, time tu engkau kunci diri engkau dalam bilik. Dan kau campakkan kunci tu 2 tingkap lah. 2 bilik. Campakkan kunci dalam 2 bilik. Dan kadang kau tagih nak minum arak tadi. Kau nak minum arak tak boleh sebab kunci tu kat luar. Atau bagi pada seseorang. Jadi maknanya dia buat macam hari-hari cuba buat macam tu. Hari-hari. Dan keadaan nak keinginan yang kuat nak minum arak tadi. Akhirnya dia dapat tinggalkan benda tu lah. Pada permulaannya dia payah. Tagih yang amat sangat. Sehingga dia dapat berhenti arak tadi lah. Orang Jerman tadi dia masuk Islam. Masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi orang yang tinggalkan perkara itu ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, macam sahabat-sahabat lah radhiyallahu anhum kan. Ketika turun ayat pengharaman arak tu, maka dia bawa keluar segala tung-tung arak dalam rumah kan. Tempayar-tempayar arak tu dikeluarkan, lalu disimbahkan di jalanan. Di lorong-lorong Madinah tadi, bau arak lah. Bau arak yang disimbah oleh sahabat-sahabat tadi. Kerana mereka meninggalkannya dalam keadaan mereka tu jujur, benar-benar ikhlas terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi di situ dapat tahulah untuk ujian, untuk diuji adakah mereka ini benar dalam meninggalkannya ataupun mereka hanya main-main. Ya. Jadi apabila dia sabar dalam meninggalkan kepayahan yang sementara itu, dia akan rasa lazat yang lama lah, kelazatan, kebahagiaan di syurga. Kata Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, aku mendengar Syuraih berkata, dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, ma taraka abdun lillahi syai'an fawajada faqdah. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala, maka dia akan rasa kehilangannya. Dia tak akan rasa kehilangan sesuatu yang besar dalam hidup dia. Dia anggap benda tu sebelum tu, tetapi dia tinggalkan kerana Allah Ta'ala, dia tak akan rasa kehilangan itu. Bahkan dia bersyukur tadi. Itu yang kehilangan perkara yang haram tadi. Kenapa? Kerana dia meninggalkannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan mereka, wa qawluhum, perkataan mereka, ini makna hadis yang sahih lah, kan? Man taraka syai'an lillahi anwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan untuknya lebih baik daripadanya. Saya ada kawan yang meninggalkan kerja bank. Dia kerja bank, kerja bank ni, kerja yang syubhah, yang contoh riba dan sebagainya. Dia berhenti tu semata-mata kerana Allah Ta'ala, Allah gantikan untuk dia yang lebih baik daripada tu lagi. Lebih baik. Segala penyakit dia, penyakit darah tinggi pun hilang, stres tak ada dan sebagainya. Allah ganti yang lebih baik daripada apa yang dia ada selama ni. Walaupun gaji mahal. Hakun, memang benar. Memang benar. Barang siapa yang meninggal sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Dan penggantian itu ada beberapa jenis lah yang berlainan. Macam-macam cara Allah ganti. Kan? Dan perkara yang paling besar yang Allah Ta'ala ganti apa dia? Al-unsu billah. Dia rasa seronok berzikir, seronok beribadah pada Allah Ta'ala. Dan dia mencintai Allah Ta'ala. Dan dia rasa tenang hati dia dengan mengingati Allah. Dia rasa kuat, dia rasa rajin, dia rasa gembira, dia rasa redha dengan apa ketetapan dan ketentuan Tuhannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini dia. Kan? Kemudian kata Syekh, aghban nas, manusia paling bodoh, man dhalla fi akhir safarih. Orang yang sesat di akhir perjalanan kehidupan dia. Waqad qarabal manzil. Mana umur dia dah tua, dah mati dah, tapi dia sesat lagi. Umur 90 lebih, sekat 100 dah. Tapi masih lagi sesat dengan menuntut keduniaan, pangkat dan kekayaan. Ini aghban nas, manusia paling bodoh, kata Syekh sini. Na'udzubillah min dhalik. Nasallallahu afiyah. Lihat pula wasatiyatus syariah. Tengok keadilan syariat. Wasatiyah, keadilan syariat ini, syariat Islam. Kata Syekh, lil akhlaqi haddun hatta jawazhu sarat udwanan, hatta jawaztahu sarat udwanan. Akhlak ni dia ada had dia. Tapi apabila kau melakukan melepasi batasan dia, maka engkau telah melampau lah. Ya. Wa mata qassarat anhu ma kana naqsan. Kalau ditinggalkan, maka itulah ada kekurangan dan kehinaan. Itu akhlak. Melampau tak boleh, kurang tak boleh. Falil ghadabi haddun. Begitu juga bagi kemarahan ni ada had, batasan dia. Ya kan? Kemarahan ni apa dia? Kemarahan ni adalah asy-syaja'ah al-mahmudah. Itu keberanian yang terpuji. Ya kan? Yang menyekat daripada kehinaan dan kekurangan. Ini kesempurnaannya. Wa hadza kamaluhu, kemarahan tadi. Tapi apabila melampau had dia, batasan dia, jadilah orang tadi sebagai orang yang melambang. Kalau dikurangkan, dia tidak ada kemarahan, maka dia pengecut. Maknanya dia tidak akan terkeluar daripada kehinaan. Jadi ghadab, kemarahan tu ada, kena ada, tapi ada batasan dia. Tak boleh lebih, tak boleh tinggalkan macam tu saja. Tidak jadi pengecut. Begitu juga walil hirsi haddun, ketamakan tadi, keinginan tu dia ada batasan dia. Ya kan? Dan dia memadalkan, dia mencukupkan kita untuk urusan dunia. Ya kan? Untuk kita dapatkan apa dia bekalan kita sebagai bekalan kita di dunia. Apabila kita biarkan dia, kita tinggalkan dia, maka dia kehinaan lah, pembaziran lah. Ya kan? Kita buat tak jaga contohnya, maka pembaziran lah. Tapi bila bertambah, jadi keburukan,
dan gemar kepadanya pula tidak terpujilah. Tidak terpuji. Jadi ada batasan. Setiap perkara ni ada batasannya. Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah pertengahannya, tidak melampau dan tidak ditinggalkan macam tu. Hanya sikap marah, sikap tamak, ni ada batasannya. Tak boleh tak ada dan tak boleh berlebihan. Macam tu. Kemudian kata Syekh, anwa' al-hasad. Jenis-jenis hasad ni, dengki. Lil hasad haddun. Bagi hasad ni pun ada had dia juga, ada batasan dia juga. Jadi huwa al-munafisatu fi talabil kamal. Dia adalah perlombaan untuk menuntut kesempurnaan. Ya? Wal anafah ay yataqaddam alaihi naziruhu. Jadi dia akan rasa tercabar apabila lawannya mengatasinya. Tapi apabila dia melampaui, maka dia jadi orang yang melampau dan zalim pula. Iaitu menghendaki, menginginkan hilangnya nikmat di atas orang yang dia hasad tadi. Dan dia berusaha untuk menimpakan keburukan ke atas orang tadi. Tapi kalau dia tak ada hasad tadi, panggil hasad yang baik tadi, maknanya itu adalah kerugian diri dia pula. Dia tengok orang tadi dapat kelebihan, dia tak berusaha untuk jadi macam orang tu. Orang tu jadi kaya, dia nak jadi kaya juga. Kenapa? Kerana dia nak bayar zakat macam orang tu. Dia jadi pemurah macam orang tu. Kan? Berinfak fisabilillah macam orang tadi. Dia nak macam tu juga. Dia berusaha. Sebab itu kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada jenis hasad, kan, melainkan pada dua perkara ni. Hasad yang dibenarkan. Ya? La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad yang dibenarkan melainkan pada dua perkara, iaitu seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepada dia kekayaan, maka dia gunakan segala kekayaan dia tadi pada kebenaran. Dia nafkah sana nafkah, dia gunakan kekayaan dia. Wa rajulin atahu Allahul hikmah. Dan seorang lagi Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu dan hikmah, kebijaksanaan, maka dia tunaikan. Dia laksanakan hikmah dia tadi untuk diri dia dan untuk masyarakat, dan dia mengajarkan hikmah tadi, ilmu tadi kepada manusia. Ini hasad yang kedua ni. Ini kita boleh berhasad, maksudnya kita bukan niat untuk menghilangkan kelebihan yang ada pada dia, tapi kita nak mencontohi dia, jadikan dia sebagai sumber inspirasi kita, ya, untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaya, bila jadi kaya kita akan laksanakan kekayaan tadi mengikut lunas syariat jadilah. Dia nak jadi macam orang yang dia hasad ni. Maknanya bukan hasad untuk menjatuhkan orang, tak. Dan Syekh kata, wali syahwati haddun. Syahwat ni pun ada had dia juga. Syahwat, keinginan nafsu tadi ada had dia juga. Wahuwa rahatul qalb, iaitu kerehatan hati dan akal kita lah. Kan? Min kaddi ta'ati wa iktisabil fadail. Daripada penatan dalam melakukan ketaatan dan menuntut kelebihan. Wa isti'anah biqadai ala dhalika. فما تزاد على ذلك صارت نهمة وشبقا. Jadi dia tidak boleh melampau, dia tidak boleh berkurangan. Gitu. Jadi kalau dia berlebihan, dia akan jadi seperti haiwan lah. Kan? Jadi darjat kehaiwanan lah. Tapi kalau tak ada pula, kan? وإذا نقص عنه لم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا عجزا ومعالة. Jadi kalau dia tak ada pula, dia mana sentiasa akan berusaha bekerja lah untuk kesempurnaan dan kelebihan tadi. Jadilah dia lemah. Orang yang lemah, yang tak larat lah. Sebab tak ada kelebihan, kan. Tak ada keinginan. Dia tidak boleh nak berusaha sebab tak ada keinginan. Begitu juga kerehatan ni pun ada had batasan dia, rehat ni, kan. Tak boleh lebih, tak boleh tinggal terus rehat tadi. Tak boleh terlalu berehat. Begitu. Kemudian begitu juga kemurahan. Kan? Kemurahan ni dia ada batasan. Wal judu lahu haddun baina at-tarafain. Wal judu lahu haddun, ada batasan di antara dua pihak lah. Okey, tu kita sampai masa kita nak habis dah. Jadi kita buat di sini lah. Kan? Keberanian pun ada batasan dia, tak boleh melampau, tak boleh tak berani langsung, jadi pengecut lah. Tawaduk pun ada had dia, tidak boleh melepasi, kan? Tawaduk dia, tidak, dia akan jadi hina lah, kan? Begitu juga al-izz haddun, tinggian pun ada batasan dia, tidak
Tidak, kalau melampau dia akan jadi takabur dan sombong lah. Kalau tak ada, dia akan jadi hina lah. Ya khairul umur wasat, sebab perkara itu adalah pertengahan. Jadi kita berselisihlah insya-Allah taala apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, silah tu kesilapan saya dan kejahatan syaitan. Kita berdoa supaya Allah taala selamatkan kita daripada kejahatan syaitan dan kejahatan diri kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.